cahaya, satukan jiwa. Semarakkan happy cinta di hati pada setiap insan kita gabaikan Agar gemilang mekar di persada. Satu langkah, satu hati untukmu berdiri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gunungkan semangat sejiwa. Walau di mana saja berada, maklumnya seiringan. Agar teguh, tulus, ikhlas Malaysiaku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari cuti ini kita teruskan perjalanan perkongsian kita. 16 September hari cuti Malaysia, Hari Malaysia. Okey, kita hari ini akan melihat satu peninggalan kata-kata yang saya melihat sangat baik yang ditinggalkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey. Perkataan yang pertama ialah perkataan zuqtu. Okey, perkataan zuqtu ini merujuk kepada fi'il madhi. Bila fi'il madhi hujung dia ada tu, zuqtu, makna dia mesti fa'il daripada tu di sini merujuk kepada ana. Aku telah, perkataan ini memberi makna merasai, menikmati. Ya? Kalau kita melihat perkataan ini disebut oleh orang Arab berdasarkan sifir 1A atas pattern fa'ala, tetapi ada masalah alif di tengah, maka dia hanya memberi makna zaqa. Dan bila ada haraf illah ni, kita susah sedikit mengendalikannya. Tetapi kalau kita tahu bahawa pattern yang disebut atas apa, sifir 1A, maka kita akan merujuk buku ni. Ya. Dalam buku ni kita buka, bermakna kita akan buka daripada muka surat 238 sampai 98. Tetapi bila kita tahu 1A, kita tengok perkataan yang satu pattern dengan perkataan zaqa, iaitu sona. Kalau sona, yasunu. Masdar dia saunun. Ya? Kalau di sini,
dia akan jadi zaqa, yazuqu. Ni satu A ni dapat apabila kita dapat menggabungkan fi'il madhi dan mudhari'. Mana kita nak tahu perkataan ni? Kamus. Ya, zaqa yazuqu, zauqun. Zauqan, zauq, merasai. Cuma masalah kalau kita nak mengendalikan fi'il madhi di sini, ada kesukaran apabila bertemu dengan dhamir hunna. Kalau huwa zaqa. Kalau huma zaqa, dua harakat. Kalau hum zaqu, kalau hiya zaqat, huma zaqata, hunna, dia akan mengikut baris fi'il mudhari'. Zal itu bagi depan, maka bila hunna dia akan jadi zuqna. Ini kita rujuk kita punya buku muka surat 240 atas pattern sana yasulu. Buku kuning ni. Kita akan dapatlah kalau hunna zuqna bermakna kalau ana dia akan jadi zuqtu. Aku telah merasa. Aku telah merasai, iaitu menikmati maksud di sini, ya. Perkataan zuqtu. Okey, saya padam perkataan ni. Fi'il madhi ni, fa'il dia ana. Ana ni kembali kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perkataan merasa perlu tak objek yang dirasai? Antara cara kita mengenal apakah perkataan yang perlu kepada maf'ulun bih, objek, ataupun disebut fi'il muta'addi yang perlu kepada objek, ialah kebanyakan anggota kita yang sebahagian anggota yang melakukannya. Mata mesti ada objek yang dilihat. Kalau merasa dengan lidah, maka mesti ada yang dirasa. Kalau tangan menulis, mesti ada yang ditulis. Kalau kaki menyepak, maka dia ada benda yang disepak. Melibatkan sebahagian anggota perlu kepada objek atau maf'ul bih. Tetapi kalau fi'il tu melibatkan keseluruhan anggota, dia biasa tak perlu maf'ul bih. Yang ini dalam bahasa Arab dipanggil fi'il lazim. Contohnya berjalan, semua anggota kita bergerak. Contohnya berenang, semua anggota kita terlibat. Jatuh, tertangkup, terbang, semua yang melibatkan, termasuk tidur, semua tidur anggota kita, maka perbuatan ini tidak perlu pada objek ataupun maf'ul bih. Kalau merasa, biasa rasa ini lidah, maka dia perlu kepada objek yang dirasai. Tetapi di sini dia lebih menyeluruhlah menikmati, dan dia perlu kepada maf'ulun bih, dan di sinilah maf'ulun bih. Maf'ulun bih, hukum baris dia mansub, berbaris di atas. Cuma perkataan thayyibat, kalau mengikut kad kita, warna hijau, warna hijau B. Ni, kad warna hijau B. Jamak muannas salim, muslimah, jamak dia muslimatun muslimatin. Kalau tayyibah, jamak dia tayyibatun tayyibatin. Di sini kita akan bagi tahu baris. Ada dua sahaja baris yang diperuntukkan. Maka peruntukan mansub dengan baris atas untuk perkataan ini tak ada. Maka baris atas dia dengan meminjam baris bawah. Tapi dia sebenarnya dia baris atas. Sebab dia maf'ul bih. Tapi perkataan baris atas tidak wujud dalam jamak muannas salim. Maka at-tayyibat maknanya perkara yang baik-baik. Yang ini, benda yang baik-baik ini disebut atas pattern sifat musyabbahah. Macam mana sifat musyabbahah ni? Kita nak tahu, ini daripada perkataan taba, ia telah baik, elok. Yatibu, dia sedang, dia akan elok. Itu maknanya. Masdar dia tayyibun, elok, keelokkan, kebaikan dipanggil tayyibun. Kalau isim fa'il dia, fa'ilun akan disebut ta'ibun.
maka perkataan ni tidak diguna oleh orang Arab, maka digunakan dengan salah satu daripada pattern sifat musyabbahah, makna dia sama. Ya, maka dia guna perkataan tayyibun. Maknanya yang baik, yang elok. Tayyib, dan kita pun selalu guna perkataan tayyib. Benda yang elok, kalau muzakkar tayyib, kalau muannas tayyibah, kalau jamak dia tayyibat. Ya, kita pun selalu sebut halalan tayyibah. Yang halal lagi baik, berkualiti. Itu tayyibah dipanggil ya. Inilah perkataan ni. Disebut atas bukan pattern isim fa'il, fa'ilun, tapi disebut atas pattern satu lagi pattern yang diperuntukkan, yang menunjukkan makna seperti isim fa'il, dipanggil sifat musyabbahah. Perkara yang baik-baik, tetapi ini adalah jamak. Zuqtu at-tayyibati, aku telah menikmati atau merasai benda-benda yang baik-baik. Semua. Sebab Sayyidina Ali, dia punya sejarah dia berkenal dengan Nabi SAW daripada kecil lagi. Dia masuk Islam. Dia dijaga oleh Nabi sebab keluarga Abu Talib susah. Maka Nabi jaga, dan sehinggalah Ali bin Abi Talib masuk Islam. Dalam keadaan dia sederhana hidup. Sampailah dia berjuang bersama dengan Nabi. Ya, bersusah di Mekah, ya, kemudian membantu Nabi di Madinah dalam pemerintahan Islam Nabi SAW di Madinah, dan duduk di bawah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, di bawah pemerintahan Sayyidina Umar, di bawah pemerintahan Sayyidina Osman. Pada ketika itu negara Islam mula kaya. Sayyidina Ali menikmati semua dah, sehingga Sayyidina Ali menjadi khalifah Islam yang keempat. Dan masa itu dialah orang yang paling besar. Segala kesenangan kemewahan atau kekayaan dia boleh kecap. Sebab itu Sayyidina Ali telah merasai satu fasa hidup daripada paling susah dan paling senang, iaitu ketika mana dia menjadi ketua umat Islam, dan masa itu Islam sudah menjadi kaya raya dan pemerintah Islam sudah menjadi besar masa itu. Jadi Sayyidina Ali kata, aku telah merasai perkara yang elok-elok, yang baik-baik. Semua daripada zaman aku kecil sampailah zaman aku menjadi khalifah. Okey. Saya padam perkataan ni, at-tayyibat. Selepas itu, kita nak membariskan perkataan kulli. Kulla ke kulli ke? Atau kita nak baris kulli? Ya, kullu. Maka yang ini biasa dapatan dalam tata bahasa, dia digunakan untuk taukid, menegaskan. Taukid di sini dia merujuk kepada kad kita warna purple. Purple A, di mana ada 6 isim yang hujung dia baris depan, dipanggil isim marfu'. Ada 11 isim kata nama yang berbaris di atas, dipanggil isim mansub. Dan ada 2 yang berbaris di bawah, isim majrur. Dan ada 4 yang mengikut baris isim sebelumnya. Dan taukid adalah isim yang mengikut baris isim sebelumnya, nombor 3. Makna dia mesti ikut baris isim sebelumnya. Ni. Iaitu tayyibat. Cuma persoalan tayyibat ni sepatutnya baris apa? Maf'ulun bih, baris atas. Tapi tak ada peruntukan baris atas, maka dia diganti dengan baris bawah. Sebenarnya baris atas mansub, maka dia mesti mengikut baris yang sebenar. Kullah. Zuqtu at-tayyibati kullaha. Aku telah merasai perkara yang enak-enak, yang baik-baik kesemuanya sekali. Daripada yang sekecil-kecilnya sampai perkara yang paling baik, yang paling hebat, yang paling enak, semua aku dah rasa, kata Sayyidina Ali. Pengalaman hidup dia daripada susah, senang sampai menjadi khalifah menyebabkan Sayyidina Ali telah merasai berbagai-bagai perkara, termasuk kebaikan-kebaikan keseluruhannya
Itu. Kemudian Sayyidina Ali kata fa, maka lam maknanya tidak. Perkataan seterusnya ialah ajid. Dia merujuk kepada fi'il mudhari'. Sedang ini adalah harf jazam, maka dia dipanggil fi'il mudhari' majzum. Sebab itu fi'il mudhari' ni dimatikan. Sebab perkataan ni daripada perkataan wajada, mudhari' dia yajidu. Wajada yajidu. Maksudnya menemui, mendapati. Perkataan yajidu, apabila huwa yajidu, dia mendapati, ditukar kepada ana akan jadi ana ajidu. Aku mendapati, menemui. Tetapi apabila masuk harf jazam, dia akan mematikan fi'il mudhari' yang bagi depan tu. Dia akan berbunyi falam ajid. Aku tidak pernah menemui. Fi'il mudhari' majzum ni fa'il dia ana, iaitu merujuk kepada Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala. Aku tidak pernah menemui. Itu maksud lam ajid. Okey, saya padam Perbuatan ini tadi fa'il madhi, fa'il dia ana, maf'ul bih dia at-tayyibat. Mesti pola ayat fi'il fa'il, lepas tu maf'ul bih. Ajid, lam ajid, aku tidak menemui, fi'il mudhari'. Fa'il dia ana, iaitu Sayyidina Ali. Perbuatan menemui perlu kepada maf'ul bih, iaitu benda yang ditemui. Maf'ulun bih mansub, baris atas. Maka inilah dia at-tayyibah. Inilah dipanggil maf'ulun bih. Dia mansub. Mansub itu dengan fathah zahirah, bagi atas yang nyata. Tetapi at-tayyib ini disebut dalam pattern isim tafdil. Kalau tayyib, yang baik. Kalau at-tayyib, yang lebih baik. Yang terbaik. Sebaik-baik. Itu terjemahan isim tafdil. Kalau tuan-tuan nak tengok isim tafdil, tuan-tuan boleh merujuk kepada kita kunci kaedah pusar muka surat 16 muka surat 15 sorry. Muka surat 15 ni kita ada bagi penerangan tentang isim tafdil yang makna lebih, paling ataupun sebaik-baik, seburuk-buruk. Maka dia ada pattern yang kebanyakan pattern biasa afdal, akbar, asra, ajmal. Tetapi kalau hujung dia ada ya, maka dia tak berbunyi atqa, adna, aqsa, a'la. Kalau ada tasydid, dia lari sikit pattern dia, bunyi ahabbu, a'azzu, aladzu. Jadi perkataan itu merujuk kepada isim tafdil. Apa isu isim tafdil dalam tata bahasa? Dia termasuk pada isim yang disebut MMS, mamnu' minas saraf, yang tidak boleh ditanwinkan. Sepatutnya isim bila tak ada alif lam, dia mesti ditanwinkan. Atyaban. Tetapi bila dia mamnu' minas saraf, ada beberapa isim yang tidak dibenarkan tanwin, maka dia hanya boleh berbaris atas tetapi tidak boleh bertanwin. Tidak boleh ditanwinkan. Aku tidak pernah menemui satu perkara yang lebih baik. Semua yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang enak-enak, aku telah rasa. Kata Sayyidina Ali. Tetapi aku tidak pernah menemui satu perkara yang lebih baik. Min daripada al-afiyah. Kesihatan. Cantik tak kata-kata ni? Di mana Sayyidina Ali mengatakan zuqtu at-tayyibati kullaha. Aku telah merasa, menikmati
At-tayyibat, segala perkara-perkara yang baik-baik, kullaha, kesemuanya. Sayyidina Ali menganggap dia dapat rasa semua, mengecapi segala kebaikan itu kesemuanya. Tapi apakah satu kebaikan yang paling penting untuk disyukuri? Maka Sayyidina Ali kata, aku tidak pernah menemui perkara yang baik itu atyaba, yang lebih baik, minal afiyah, daripada kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam surat-surat lama kepada mak ayah kita pun menggunakan perkataan ni. Anak anda mendoakan agar ayah anda dan bonda berada dalam keadaan sihat wal afiat. Saya dulu kalau tulis surat pada ayah saya daripada Mesir, itu antara skrip yang mesti ada. Mendoakan ayah anda dan bonda berada dalam sihat wal afiat. Kita sebut macam tu, kadang-kadang kita punya walafiat lah. Sebenarnya sihah tu sihah, wal afiyah itu juga kesihatan yang lebih luas maknanya. Kalau kita dalam doa kunut kita pun kita berdoa wa'afini fiman afaita. Ya Allah, berilah kepadaku kesihatan, atau sihatkanlah oleh Engkau ya Allah, sihatkanlah oleh Engkau ya Allah akan aku fiman afaita, seperti mana orang yang Kau telah sihatkan mereka. Jadi setiap hari kita berdoa dalam kunut kita, wa'afina fiman afait, wa'afini fiman afaita. Di situ maka Sayyidina Ali juga memaham benda itu, daripada perkara-perkara yang dikecapi. Nikmat-nikmat Allah ialah selepas iman Islam, selepas nikmat faham Islam, apa yang baik? Banyak nikmat Allah bagi. Tapi Sayyidina Ali kata, aku tidak menemui yang lebih baik daripada kesihatan. Okey, bersyukur atas kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Jaga kesihatan kita sebaik-baiknya, sebab itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak boleh juga nak bersyukur, Allah akan ajar kita bersyukur dengan Allah tarik kesihatan. Mata mula tak nampak, telinga mula tak nak dengar, tak mendengar dah, kaki lambat nak berjalan, nak naik tangga lutut dah sakit, tangan mula dah tak boleh lurus, ada jari yang dah bengkok, ada jari yang putus disebabkan oleh kencing manis, ada kita punya usus yang sudah diresapi oleh kanser, na'udzubillah min zalik. Semua tu adalah nikmat-nikmat kesihatan yang Allah telah mula tarik daripada kita. Jadi jagalah kesihatan kita, syukuri atas nikmat paling besar yang Allah bagi, iaitu nikmat kesihatan. Seperti mana Sayyidina Ali kata, zuqtut tayyibati kullaha, aku telah merasai segala perkara yang baik, falam ajid, dan aku tidak pernah menemui atyaba, yang lebih baik, minal afiyah, daripada kesihatan. Jazakumullahu khairan. Selamat Hari Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.